Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat. Bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita, saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Sebelum saya jemput Miss Pamela, kita punya pakar terapi pertuturan bersama-sama kita petang ni, tolong komen dulu anda dengar dari mana, boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak, muka saya ni pecah-pecah ke, saya harap lain okey, nampak macam tak hujan KK, so hopefully dia punya transmisi dia jelas lah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput Miss Pamela untuk bersama-sama dengan kita. Hello, selamat petang. Hai, selamat petang Dr. Haizat dan selamat petang pada semua warga di Facebook hari ini. So sebelum kita teruskan, diorang ni belum kenal you siapa. Cuba you perkenalkan diri dulu. Nama saya Pamela, orang panggil saya Miss Pam atau Madam Pamela. Saya seorang pakar speech therapist. Memang sekarang saya duduk di Sabah dah 8 tahun, tapi sebelum ni saya duduk di Semenanjung dan dibesarkan di Perak. So kalau orang tanya, kenapa bahasa you macam-macam? I always tell them saya dibesarkan dengan kaum India ada, kaum Melayu ada, kaum Cina ada, kaum askar, kaum cikgu, kaum mat rempit, semua ada. So dah biasa cakap banyak bahasa. So okey, terima kasih untuk sesi pada petang ni. Terima kasih kepada KPJ Sabah lah kerana memadankan you dengan saya pada petang ni tentang terapi pertuturan. Kita punya topik hari ni ialah kelambatan pertuturan bahasa oleh kanak-kanak. So macam mana kita nak approach ni? Macam mana kita nak start? I think kan Dr. Haizat, the first yang pertama sekali yang saya nak bagi tahu, biasanya dari segi budaya kita, bila anak kita lambat bercakap, orang yang pertama sekali orang akan kata, jangan risaulah, nanti dia cakap tu, tunggu dia pergi sekolah dulu, atau tak apa, budak lelaki selalu lambat. Semua ni memang jadi perkara yang dari segi budaya kan, kita selalu memberitahu kalau ada orang kata, anak saya ni tak bercakap, anak dia fasih bercakap. This is one thing yang saya nak ungkitkan kerana sebenarnya seperti juga perkembangan motor, ada anak kita menyarap dulu, lepas tu boleh merangkak, lepas tu boleh berjalan. Perkembangan pertuturan dan bahasa pun ada dia punya stages dia. Okey, menarik. Teruskan. Saya nak ambil nota sikit. Nak ambil nota. Okey, jadi the first thing, kalau tak ingat apa-apa pun daripada talk ni, yang paling penting yang harus kita ingat, satu patah perkataan sebelum umur 1. Bila dah capai umur 2, satu patah perkataan sebelum umur 1. So maksudnya kalau mama tu satu patah perkataan lah. Betul. Mama, papa. Betul Dr. Haizat. But what it means is satu patah sebelum umur 1, 2 patah sebelum umur 2. So it's one word by 1, 2 words by 2. So sepatutnya sebelum anak umur 1, dia dah mula boleh bercakap. Maksimum kita tunggu 1.5 tahun, seharusnya dia dah ada perkataan. Jadi kalau dia langsung tak bercakap, dah ada kelambatan. Dan sebelum umur 2, dah boleh rangkai 2 patah perkataan. Bukan 2 perkataan. Bukan baju dengan susu. Kena ada rangkai 2 perkataan. So macam maksudnya 2 perkataan yang difahami lah. Yang dirangkai. So contohnya, mama, susu, minum biskut, habis sudah. So 2 word phrases. Rangkai kata dua-dua sebelum umur 2. Okay, itu typical development. Okey. Maksudnya kalau macam satu patah perkataan tu, kalau katakan perkataan tu yang tidak difahami, maksudnya kita pun tak boleh nak fahami. Itu boleh dikira perkataan ke? Ataupun hanya bunyi sahaja? Kalau, so sebelum tu, kalau let's say dia tak ada meaning, bukan perkataan lah. Tapi kalau contohnya dia selalu refer pada susu dia, cucu atau nenek, that's a perkataan. Jadi kita kira perkataan. Atau, tu perkataan. Ya. Tapi kalau let's say benda tu bukan perkataan, itu bukan perkataan. Itu masih bunyi-bunyian. Belum lagi masuk perkataan. Okay. So we are talking about perkataan yang ada maksud.
Yang Dr. Raizat nak tanya ke? Oh, yang 2 tahun tu bila okey, 2 tahun tu kalau dia bila sebelum dia capai umur 2 tahun, bila dia capai umur 2 tahun, dia sepatutnya dah boleh rangkai dua-dua patah. Okay. Jadi kalau dia masih tak dapat, kita risau sikit lah. So sekarang ni Malaysia pun dah banyak berubah. Okay, it's not macam dulu kan. Orang dah tahu. Kalau dia kata, anak saya 2 tahun tak bercakap, tak ada respon, tak boleh ikut. Bila kita nyanyi lagu, dia tak tepuk tangan, dia tak ikut action. Dan kita risau, memang naluri seorang ibu atau ayah tu betul. There is something yang tak kena kan. Jadi dia patut pergi merujuk pada doktor lah. Ya. Ya. Okay. Sebab ada banyak sebab kan. Ya, so Teruskan. Just teruskan. Teruskan, okay. Ya. So itu dia ada thing is don't worry. Okay. So usually kan, one thing yang saya nak tekankan juga, a lot of parents kan dia ingat yang kalau kita kata, anak saya ni dia lambat bercakap, dia ingat tak ada sebab. Okay. Tapi sebenarnya ada banyak sebab. You know, that's why kita risau. Sebab dalam dunia kami tahu semakin awal kita memberi bantuan, semakin bolehlah dia punya perkembangan dia. Overall, perkembangan dia memang cantik. Okay, jadi kita tak nak tunggu sampai dia 7 tahun baru kita nak buat sesuatu. Okay, so of course sebab dia ada banyak sebab. Sebab yang pertama yang paling penting ialah sama ada anak kita boleh mendengar ke tidak. So of course kalau anak kita dah umur 8 bulan dan kita panggil kan, let's say you panggil Zul, dia tak pusing juga, dia tak toleh juga. That's not a very good sign. So tapi biasanya kita akan kata, alah dia sibuk tu, dia tengah main tu, dia tengah tengok TV ke, dia tengah buat benda lain. But I would ask you to buat beberapa kali. Dan kalau kita nampak anak kita selalu tak toleh, the first thing yang kita risau bila anak kita lambat berbahasa, mungkin dia ada masalah pendengaran. Okay. Kenapa masalah pendengaran tu jadi salah satu sebab utama untuk mereka yang tak boleh nak cakap? Sebabnya bila kita mula bercakap dengan mendengar kataan. Jadi kalau pendengaran kita tersumbat ataupun memang dilahirkan tiada pendengaran ataupun banyak tahi telinga pun ataupun dia selalu sakit hingus dan selalu dapat masalah telinga tengah, mungkin dia rasa macam dia dalam satu tempurung kan, atau satu bubble. Dia tak berapa dengar, jadi dia lambat bercakap sebab dia tak tangkap apa yang kita cakap. Ya, walaupun kita rajin beri rancangan lah. So hearing is definitely nombor 1. Nombor kedua, boleh juga jadi many masalah genetik kan, atau biological, maksudnya masalah-masalah yang di mana anak kita dilahirkan begitu. And mungkin, and that is something yang kita juga boleh tolong. Ya, and kami harus buat sesuatu lah daripada kita tak buat apa-apa. Kan? Contohnya kita tengok dengan anak lain, compare anak lain, anak dia pandai pula panjat, lepas tu boleh bercakap, boleh panggil. Tapi anak saya panjat pun dia tak panjat. Dia tak reti panjat. Oh, dia tak suka merangkak. Dia tak buat all these things dan dia tak bercakap. Then jangan tunggu lama-lama. Okay? Make sure you pergi jumpa doktor. Apakah contoh tu genetik ataupun biological biological yang masalah yang you jumpa yang lambat bercakap, contoh? Oh, banyaklah Dr. Raizat. You know, it can be I won't say that yang paling common, but I will say daripada banyak-banyak could be daripada dia sawan. Okay, dia selalu jatuh terhantuk kepala and then sampai bengkak-bengkak selalu. Mungkin dia kurang oksigen semasa dilahirkan. Mungkin dia ada cerebral palsy yang belum didiagnose lagi. Kan? Boleh jadi macam-macam XYZ, ada banyak lah. Okay, jenis dia. Jadi kadang-kadang sebab masalah ni jenis yang tak berapa ketara, soft problems, kadang-kadang di klinik orang tengok 5 minit macam normal je anak kita, tak ada masalah. Lepas tu kita balik terpinga, kenapa saya sebagai ibu dan ayah, saya bagi banyak stimulasi tapi anak saya masih tak bercakap, atau susah bercakap, atau dia bercakap macam bunyi dia macam Jepun ke lain ke, you know. Okay, you know, something like that. Okay,
Okay, next Yang teruskan. ketiga, Dr. Raizat, ini which is the thing that I think memang kita, yang perkara besar ya, ialah stimulasi yang diberikan. Okay, so stimulasi ataupun faktor persekitaran lah. Okay, jadi tadi kita kata nak bercakap mesti boleh dengar. Tak dengar Betul. memang tak bercakap. Okay, yang kedua tu kita tak boleh control. Tapi there are lots of people, ramai orang yang boleh membantulah untuk overcome masalah ni. Yang ketiga tu kita boleh control. Itu masalah persekitaran. Bila anak kita dibesarkan dengan puan Samsung atau puan iPad, hari dia pakai dan kita betul. rasa teknologi baru ni bagus untuk anak kita, sebenarnya tidak. Ya, so sebenarnya daripada Persatuan American Pediatrics pun, anak kita yang di bawah 2 tahun sepatutnya tak digalakkan pakai mana-mana pun handphone, iPad atau TV atau gadget. Gadget Ya. dah ni. Ya. Tapi kalau kata gadget kan Dr. Raizal, less than 2 years, better not. Sebab dia belajar berbahasa daripada mengguna tangan dia, mengguna rangsangan deria dia, panca indera dia. Dia kena tengok mak dia bagaimana, nenek dia buat apa, kucing dia buat apa. Dia tengok. Kalau dia duduk je depan gadget tu, daripada masa otak dia tu masih berkembang dengan lancar, tangan dia tak pakai, mata dia tak pakai. Dia duduk and anak kita buat banyak passive viewing saja. Jadi kadang-kadang kita ingat anak orang lain macam pandai, dia tengok iPad, tapi anak saya tak sedar. So one thing Dr. Raizat is mereka dapat banyak masalah kerana otak kita tak berkembang dengan lancar. Jadi masalah tumpuan very common dengan anak yang pakai iPad banyak. Fokus lah, dia tak fokus. Ya, sebab dari masa dia baby umur berapa bulan dah, bila menyusui ibu dia tengok muka ibu dia. Kalau ibu dia pakai handphone, alah tak dapatlah tengok muka ibu dia. Kan Betul. dia menyusui, dia nak tengok muka mak dia. Ibu tengok handphone dah sambil menyusu. Alamak. Sepatutnya tengok anak dia. Okay, ajar the effect. And then bila bermain, dia pun tak berapa main kan. So they spend too much of time on the screen dan tak cukup mendapat rangsangan atau stimulasi yang tidak natural lah. Ya, so itu memang masalah utama, attention satu. Dan kita tahu dari segi research juga Dr. Raizat, tahu tak yang setiap anak yang 8 hingga 16 bulan, okay, 8 hingga 16 bulan, okay. Ya, kalau dia tengok handphone 1 jam, dia hilang 6 hingga 8 perkataan 1 jam. Kalau dia tengok 10 jam, tak bercakap dia. Berapa ratus perkataan dia. Ya, but actually by age 2 you have about 100 words. Bila sampai umur 2, dia bercakap 100 perkataan. Lebih kurang 2,5 tahun dah ada 300 perkataan. Tapi kalau dia dibesarkan dengan iPad saja atau phone, memang dia, atau tablet, okay, dia memang akan lambat bercakap. Sebab cara kritikal ni masalah ni. Kritikal ni masalah ni. That's why actually Persatuan Pertuturan dan Pendengaran Malaysia, MASH, kami ada satu cawangan di Sabah. Kami pernah jalankan satu kempen untuk 1 tahun to memberhentikan parents guna iPad atau gadget antara anak-anak muda. Sebab memang memang apa ni, tak memanfaatkan anak lah. Ya, kita hilang masa kan. Ya, betul. Ya. Itulah. Okay, next. So that was Number 3. Number 3. Ya. What else would you like to know? Okay, apa? Saya nak bagi tips sikit lah. Sebab kalau parents takut kan, dia bila dia dengar, then dia kata Miss Namila cakap benda yang alamak, saya tengah jalan kereta and now they feel very guilty and bad. Please don't feel bad. Okay? I rasa kan yang dengar ni kan mesti alamak, anak aku baru 2 tahun, 1 perkataan pun belum. Dah panik dah ni, diorang dah panik dah. So what should they do? Ataupun apakah yang sebenarnya diorang kena buat at least hari ini? Okay. Yeah, so Dr. Raizat, the other parts of course we need to do something, pergi cek pendengaran dan sebagainya. Tetapi yang terus ialah yang saya boleh advise lah, spend time with your children. Luangkan masa bersama anak. Dan maksud saya luangkan masa tu, kita sendiri boleh puasa iPad dengan gadget sekejap. Jangan tengok, okay?
buat Okay, ada guna depan anak iPad dengan iPhone kan, kasih buang lah jauh-jauh kan. Kita cakap dengan anak kan, macam tu. I mean tak mudah lah sebab sekarang pun dengan COVID memang kerja pun dekat phone, okay. Phone, ya, So betul. memang saya faham. Tapi bila kita bersama seorang tu, kita tumpukan perhatian kita yang sepenuhnya. So bila kita dengan anak kita, spend a lot, tumpukan perhatian sepenuhnya. Itu nombor satu. Nombor dua, jangan selalu test anak. Okay, kalau kita risau anak kita tak bercakap, jangan pula masuk dia macam ujian. Ni apa? Susu. Cakap. Ni apa? Burung. Ni apa? Circle. Ni apa? Dia suka tanya. So, cara kita bercakap macam ni memang tidak membantu anak kita bercakap. Okay, so kalau 2 things I ask you to puasa hari ni, puasa screen sikit. Berapa jam tu, puasa gadget lah. It's up to you berapa lama. Yang kedua tu, bila luangkan masa dengan anak, cuba perhatikan apa minat dia, apa yang dia tengah tengok tu, dan bagi tahu saja perkataan tu terus. So contohnya kalau anak kita tengah tengok gambar burung, kata burung. If we saw dia tengah tengok kucing, kucing, comel je, kucing tidur kan. Kalau anak kita mencapai biskut, kata mau biskut, kita makan biskut. You just terus memberitahu, jangan tanya dia. Acknowledge by affirming dan interpret. So interpret maksudnya kita terjemahkan komunikasi badan dia. Jangan terus kita tanya, dah kita tahu dia nak biskut, kata nak biskut. Dia macam so mak saya je tu. Okay, faham. Understood. Okay, saya kena betulkan saya punya minda. Okay, teruskan. So biar kami buat yang terlalu, yang tak membantu kan. So contohnya anak tarik tangan. Apa maksud dia? Umi datang, Umi. Umi bangun kan. Tapi yang kita cakap tu, nak apa? Kan? So the child still tidak mendapat model perkataan yang harus diguna. So kalau kami sebagai ibu bapa belajar untuk observe, untuk perhatikan anak kita dan memberi perkataan yang dia harus ada, tapi dia tak ada masa tu, tapi dia nak cakap, kan? You just beri perkataan tu, pasti anak kamu akan cuba to imitate the word. But apa yang kita tak buat, kita tak paksa. Ni bukan circus. Jangan kata, okay, roti. Cakap dulu. Roti. Paksa dulu cakap, baru dapat roti. Alamak, gila-gila pun tak dapat roti tu nanti. So jangan paksa begitulah. Ada banyak cara yang lebih naturalistic untuk membantu anak. Okay, Pam. Kita dah 20 minutes actually. So mungkin kita nak raikan soalan. I can highlight the soalan there and then you jawab. Then kita tengok lah. I can't see any soalan lah. Tu I sudah kasih up. Boleh nampak? On your screen. Daripada Azalia Abdul Ghani. Tengok pada bukan pada tempat komen tu, tengok pada screen you. Ya. Okay. Anak cepat bercakap tu tanda bijak ke? Saya dari KL. Tidak semestinya. Hai Azalia, untuk saya kebijakan ada banyak jenis lah. Okay, kebijakan kalau kawan orang asli dia bijak tengok macam-macam jenis. Dia pandai nak melalui sungai. Kebijakan tu ada banyak jenis. Ada anak yang bijak dengan rhythm. Ada anak dia bijak, dia terus senang dia bercakap. Okay, so kalau nak kata anak cepat bercakap, tak cepat bercakap tu tak berapa penting pada saya. Tapi yang penting tu dia menepati universal standard of dia bercakap dalam lingkungan umur berapa. Tak payahlah cakap, kau punya anak cakap, sebelum umur 1 ya. Anak saya cakap sebelum umur 16 tahun je. Anak kau lagi pandai. Tidak semestinya. Okay. Tak semestinya. That's not important lah. Tidak penting lah. Okay Azalia, itu tak penting. Tapi satu benda yang saya highlight, kadang-kadang bila parents tanya anak yang cepat bercakap tu, dia kata anak saya kan, dia langsung tak bercakap. Tapi dia tahu dia punya ABC, dia punya 1, 2, 3. Itu kita risau. Sebab itu bukan perkembangan pertuturan yang tipikal atau biasa dan menunjukkan yang mungkin ada masalah lain, ya. Jadi kalau kita tengok anak kita, kalau cakap mamam tiada sedap, jatuh, semua tu tak ada, tapi ABC 1, 2, 3 dia tahu, dan kita kata anak saya bijak, tak apa, saya tunggu. Jangan tunggu. There is something atypical dengan perkembangan dia. Okay, next. Okay, saya highlightkan the next soalan. Okay. Masliha Abidin.
I tengok kat screen you. Ya. Masih belum bertutur, cuma boleh. Iya. Mas Leha, kalau tadi dengar daripada pukul 4.30 dah ada banyak jawapan saya tadi. Memang umur 3 tahun sepatutnya dia dah boleh jawab soalan pun. Kan dia boleh buat pilihan. Dia kalau tanya nak Milo ke nak vitagen, boleh jawab. Okay. So kalau dia boleh nak bercakap sikit, nak main bola, saya punyalah, bagilah. Dia boleh bercakap begini kan, dah boleh mengurai. 3 years old lah. Ya, 3 years old. So kalau dia masih boleh bercakap cuma yang ni, mo, be, these are sangat muda kan, dia punya umur perkembangan dia sangat muda. Harus bawa dia berjumpa. Puan boleh layari laman web Persatuan Pertuturan dan Bahasa Malaysia, it's called MASH. Okay, dan boleh cari tempat yang terdekat untuk mendapatkan bantuan. Kalau tak tahu nak pergi mana, nak pergi ke hospital kerajaan ke mana-mana, boleh juga. Boleh juga. Just please do something daripada tunggu. Ya. Okay. Thank you Mas Leha. Okay, I pilih lagi soalan lain. Kalau ada soalan dengan Miss Pam, boleh tulis. Saya cuba highlightkan. Banyaknya soalan. You ni glamour juga you ni Kejap I dengar you yang glamour. yang ni Vanessa, mungkin you ada sebut ni tadi tapi mungkin tak berapa ni. Kalau kurang oksigen ada menyebabkan sebab ada lahir secara pembedahan sebab lemas dalam perut. Ya, Vanessa, saya memang kenal semua speech therapist di sini. Setiap orang yang sudah graduate sebagai speech therapist memang mereka lengkap dan boleh usahakan, untuk membantu anak you bercakap. Dan Puan Vanessa pun bercakap dia kurang oksigen menyebabkan dia lambat bercakap. Bila anak kita lemas dalam perut, memang dia kurang oksigen kan. Otak kita sangat muda. Kalau sikit pun kurang, mungkin kita punya masa kita lemah. Mungkin ada satu bahagian yang mungkin tak berapa sempurna. Tapi kalau kita beri intervensi awal, bahagian otak lain dia boleh take over skill tu. Ya, jadi jangan rasa macam discourage lah, okay? Saya pernah jumpa anak-anak yang ada diagnosis hypoxia yang teruk pun, dia masih bercakap, berdikari, boleh berkawan, boleh membaca, menulis. Yes, semua ni memang masih boleh. Ya, itu sejarah yang kita tak boleh tukar. Okay, thank you Vanessa. Next soalan daripada Ivy. Doktor, kalau anak saya aktif, dia bilang anak dia aktif ni mungkin melompat-lompat kali ni, memanjat, tapi lambat cakap, normal ke? Okay, aktif tu dia macam pembaris lah juga kan. Ada keaktifan dari segi apa yang normal dengan apa yang tidak normal. Kan? Okay. So kadang-kadang kita tengok anak kita aktif. Yang kita risau selalunya Ivy bincang pasal anak yang terlampau aktif. So kita pun tengok aktif biasa ke aktif kurang biasa. Okay. Jadi kalau aktif kurang biasa, memang kita perlu dapatkan bantuan untuk dapat tahu kenapa. Kalau I don't want to be judgemental, tapi kalau memang anak kita dibesarkan dengan skrin banyak, you will notice anak you terlampau aktif. Bila skrin tu tak ada, dia tak pandai nak tumpukan perhatian, dia tak tahu nak buat apa dengan badan dia. So dia memang lari sini lari sana. Tapi juga boleh jadi part of ADD is attention deficit disorder yang betul itu daripada otak sendiri. So sebelum kita nak pisahkan benda ni, cuba betulkan yang tak betul dulu. Beri dia banyak outdoors, kurangkan iPad dan pergi jumpa dengan pakar kanak-kanak. Cuba tengok buat your nearest family doctor lah untuk membincangkan masalah ni. Sebab kita tak tahu aktif ni aktif luar biasa atau tidak. Boleh juga pasif. You know Dr. Raizat, even passive is not normal, but because passive is so good, diorang tidak langsung bergerak, orang tak komplain. Dia komplain pasal aktif sebab langsir semua turun. Dia budak ni. Banyak je budak ni kan, dia diam je. Tapi kita tak tahu yang dia ada problem. Tapi terlampau baik pun ada kita nak tengok kan, kenapa ni dia pasif sangat ni. Betul. Thank you Ivy untuk soalan tu. Next, kita tengok daripada Azida. Anak saya berumur 6 tahun masih ada gagap. Gagap ni adakah dia delay ataupun adakah dia masalah bertutur? Azida, gagap ni ada actually lain sikit, okay? Lain sikit. Tapi bila anak kita membesar, memang ada
sejenis kegagapan yang biasa. Saya baru gagap ni. Okay, sejenis kegagapan yang biasa. Apa yang biasa ialah bila kita ulang balik perkataan. Okay, so contohnya kalau saya kata, tadi tu kan saya pergi pasar kan, saya nampak Liza tau, Liza. Saya ulang Liza 2 kali kan. It's normal. So there are some ciri-ciri kegagapan yang normal atau typical. Tapi ada ciri-ciri kegagapan yang luar biasa. Contohnya kalau anak puan macam dia gagap tapi dia tiba-tiba dia macam ayah. Itu kegagapan yang luar biasa. Dan ada banyak lagi ciri lain. Kadang-kadang kita nampak dia kenyit mata atau dia panjangkan bunyi. Seluar saya hilang. So yang itu dia memang perlukan bantuan. Untuk kegagapan Aziza boleh pergi seawal yang mungkin. Okay, so that dia boleh achieve kelancaran pertuturan yang paling cantik lah. Yep. Okay Pam, I think kita sudah 27 minutes. So kita cuma ada 30 minit je slot. So mungkin kita akan ambil soalan yang last and then after that kita close the session. So hopefully you all boleh dapat sesuatu lah. Okay, from Rosie, last soalan. Anak saya baru masuk 2 tahun, dia cuma cakap mama sahaja. Tapi bila dia tanya, dia tahu dan dia faham. Suruh buang pampers di tong sampah, dia tahu. Bila tanya binatang-binatang, apa dia tahu. Cuma risau dia belum mau cakap selain mama. Adakah itu biasa, doktor? Yeah, actually jangan panggil saya doktor, panggil saya Miss Pam or Madam Pam, okay? I'm a speech therapist lah. Okay, tapi okay, Rosie, ini memang cerita ramai family, okay? So that's why tajuk hari ini yang saya pilih sebenarnya kelambatan pertuturan bahasa, okay? Dari dalam komunikasi kita ada 3 jenis, ada pertuturan, ada bahasa, ada komunikasi. Kalau saya tak bercakap pun, saya boleh communicate. Contohnya, kan so I'm saying minum, right? Even though saya tak bercakap, kita faham itu komunikasi. Tapi dari segi pertuturan, kita refer pada pergerakan mulut, bunyi, lidah, semua ni untuk mengeluarkan pertuturan. Tapi bahasa tu ialah konsep kan. Jadi macam anak Puan Rosie ni, dia ada konsep bahasa. Tanya buang pampers tahu, kakak mana dia tahu, binatang semua dia tahu. Tapi dia tak bercakap. So dia tak menggunakan pertuturan dia. Tapi bahasa dia mungkin penuh. Macam CPU dia macam okey. Kan CPU dia okey, banyaknya perkataan. Tapi kenapa dia tak ucapkan? Lawatlah seorang speech therapist di mana-mana. Di Sabah ni actually ramai tahu, sampai Tawau, Sandakan semua ada. And dapatkan bantuan to find out kenapa dia tidak gunakan perkataan tu. Okay, thank you. Terima kasih Rosie, JJ. Okay. Saya minta maaf kepada mereka yang nak highlight sebab kita kesuntukan masa. So sebelum kita berpisah, so Pam mungkin you boleh bagi kesimpulan on take home message lah untuk diorang supaya diorang boleh buat sesuatu after this. Yeah, I think take home message saya ialah seorang ibu dan ayah sangat penting pada seorang anak. Kita lah pendidik yang pertama, kita lah pendidik dan kita lah alat mainan yang paling sempurna untuk mereka. Bukan mainan, bukan gadget, okay, kita. So if you can, if you are worried dan atau memang keluarga belum tahu nak buat apa, spend time, okay, luangkan masa bersama mereka, main dengan dia, okay, and then you dan bila kita main dan berinteraksi dengan anak sendiri, kita akan mula tengok apa dia masalah sebenarnya dan dapatkan bantuan awal, bukan tunggu. Okay, terima kasih Pam untuk sesi yang sangat very cakap enlightening lah, sangat membuka minda saya. Mungkin saya pun nak kena adjust saya punya communication dan saya punya bahasa dan pertuturan saya dengan anak-anak. Terima kasih kepada KPJ Sabah Specialist Hospital kerana memberikan peluang untuk saya interview you. So hopefully this is not the first and the last. Mungkin kita akan ada lagi sesi akan datang. So thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Dr. Raizat dan terima kasih kepada semualah. Thank you. Thank you. Okay.